Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ahbabana fillah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat sama-sama bersama dengan salat zuhur, dan kita dapat sama-sama duduk sejenak untuk kita menghayati hadis-hadis berkenaan dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala utuskan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memerdekakan kita semua, karena tujuan diutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam yukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Diutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik, mengasuh dan mengajar manusia agar manusia itu keluar daripada belenggu menyembah hamba kepada penyembah Tuhan yang menciptakan segala hamba. Itulah kita katakan misi perutusan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah maksud merdeka yang sebenarnya, yaitu apabila setiap orang daripada kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada perintah Allah, sehingga kita tidak lagi terikat dengan apa-apa pertautan kita dengan makhluk yang menyebabkan kita dalam melaksanakan kerja-kerja agama terhenti ataupun terbantu disebabkan unsur-unsur takutan makhluk. Baginda sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam memimpin dan mendidik para sahabatnya, telah melahirkan generasi yang hebat, generasi yang sanggup berkorban untuk agama, generasi yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dalam Al-Qur'an Karim suatu kumpulan yang Allah Subhanahu wa taala ridha. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dalam ayat yang ke-100 daripada surah At-Taubah orang-orang yang terawal di kalangan Muhajirin dan Ansar, dan begitulah juga mereka yang mengikuti jejak langkah mereka itu, yang beriman dengan Allah dan sanggup berjuang untuk agama Allah dan berusaha untuk menyampaikan risalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya kita katakan tadi untuk memerdekakan manusia dari belenggu kehambaan kepada menghambakan diri kepada Tuhan yang mencipta seluruh hamba. Maka para sahabat itu telah mendapat suatu title yang sangat besar di sisi Allah radhiyallahu anhu. Jadi pada hari ini insyaallah kita akan bacakan kitab Al-Usul ila Syama'il Rasul karangan Syekh Yusuf bin Ismail Al-Bahani, untuk kita mengenal diri pribadi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan kita mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendekatkan hati kita kepada kefahaman memahami bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya yang merupakan insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkatakan wa ma
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Di saat manusia terbelenggu dengan cara hidup jahiliyah, di saat manusia menyembah manusia lain, di saat manusia menyembah patung, di saat manusia menyembah matahari dan bulan, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi kita untuk mendidik, membimbing manusia agar kenal pada Allah, agar menyembah Tuhan yang Maha Berkuasa yang menciptakan segala-galanya. Maka sebab itulah digambarkan Nabi kita sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Kenapa? Sebab bukan sekadar manusia sahaja pada ketika itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi seluruh isi alam ini bersedih melihat hal keadaan manusia, baik pada tumbuh-tumbuhannya, baik pada haiwannya, baik pada alamnya, alam malakutnya, alam cakrawarnanya, semuanya bersedih kerana mereka dimanfaatkan oleh manusia yang tak kenal Allah. Semua bersedih kerana mereka dimanfaatkan oleh manusia yang melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah. Semuanya bersedih kerana mereka menjadi sumber bekalan kepada manusia, menjadi sumber makanan kepada manusia, menjadi sumber cahaya kepada manusia. Dia udara yang dihirup oleh manusia, matahari yang memancarkan cahaya, bulan yang dengan cahayanya. Begitulah juga hujan dan titisannya, begitulah juga bumi dan seluruh isinya. Semuanya Allah ciptakan dan Allah tundukkan kepada insan yang bernama manusia. Namun manusia itu tidak kenal Allah. Manusia itu menyembah berhala. Manusia itu mengagungkan makhluk yang lain selain daripada Allah. Sedangkan keseluruhan makhluk Allah yang dimanfaatkan oleh manusia bertasbih, memuji dan menyanjung Allah. Walillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah gambarkan bagaimana seluruh isi langit dan bumi itu bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Maka sudah semestinya makhluk-makhluk Allah itu rasa begitu sedih kerana dimanfaatkan oleh manusia yang tidak kenal Allah. Maka dengan sebab diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama ini, membawa hidayah ini. Maka Nabi kita katakan innama ana rahmatun, sesungguhnya aku adalah rahmat, yaitu rahmat yang membawa hidayah. Nabiur Rahmah, salah satu daripada nama dan gelar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dengan diputuskan baginda sallallahu alaihi wasallam membuatkan seluruh isi alam ini turut bergembira. Kerana masih ada lagi manusia yang kenal Allah. Mereka dimanfaatkan oleh orang yang boleh bangun sembahyang malam dan juga hibah di hadapan Allah. Mereka dimanfaatkan oleh manusia yang memijak bumi ini dalam keadaan bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Mereka dimanfaatkan binatang dan tumbuhan, dimanfaatkan memberikan zat makanan kepada manusia yang dengan kekuatan itu mereka ini menjadi hamba-hamba Allah yang kuat dalam ibadahnya. Ini yang dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Maka kita perlu mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan jalan untuk kita beroleh kasih Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk kita lebih dekat kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawah At-Tirmidzi, ya, bagaimana akhlak dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran Karim. Jadi untuk kita memahami Al-Quran Karim, kita perlu melihat kepada selok-belok cara hidup junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap
baginda sallallahu alaihi wasallam itu mencerminkan kepada Al-Quran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tak dapat tidak untuk kita dapatkan kasih Allah, kita perlu ikut cara Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika benar kalian cintakan Allah, maka pada saat itu hendaklah kalian mengikutiku, yakni menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan ikutan kita dalam segenap aspek kehidupan kita. Yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bila kita berbicara berkenaan dengan merdeka dan tokoh-tokoh kemerdekaan dan Tuhan, bagaimana dengan nyambutnya, bagaimana dengan masalahnya, bagaimana dengan kita katakan bagaimana dengan Syekh Abdul Rahman Limunya dan ramai lagi pejuang-pejuang kemerdekaan kita, tuan-tuan. Apakah kalau mereka itu bangun di zaman kita ini dan mereka melihat bagaimana hasil daripada kemerdekaan yang mereka perjuangkan, apakah akan menyebabkan mereka ketawa dan gembira atau mereka menangis berair mata darah? Orang-orang ini ketika mana mereka berjuang untuk agama dan juga untuk bangsa dan negara kita ini, tuan-tuan, mereka sentiasa berada dalam kebimbangan, mereka sentiasa berada dalam kerisauan, mereka tidak dapat berkumpul sebagaimana berkumpulnya kita pada tengah hari ini. Mereka tidak boleh untuk keluar menggunakan solat berjamaah beramai-ramai. Mereka sentiasa bimbang dan risau dengan peluru-peluru penjajah yang dihantarkan ke arah mereka. Maka mereka perjuangkan agama, mereka perjuangkan kemerdekaan untuk dapat satu nikmat ketenangan agar anak cucu mereka dapat beribadah dengan baik kepada Allah, agar anak cucu mereka mengisi kemerdekaan itu dengan ketaatan kepada Allah, agar anak cucu mereka kenal erti tenang dan bahagia sesudah sekian lama mereka tidak rasa erti tenang dan bahagia. Tetapi apakah sesudah kita merdeka dengan titisan darah mereka, titisan air mata keluarga mereka, titisan kita katakan keringat perjuangan mereka, maka saat kita mereka merdeka hari ini, kemerdekaan itu hanya diisi dengan sambutan nyanyian saja. Kemerdekaan itu hanya diisi dengan sambutan nyalaan bunga api saja. Kemerdekaan itu hanya diisi dengan pesta-pesta liar saja. Apakah mereka akan bergembira saat mereka melihat anak cucu mereka dan generasi pasca merdeka hari ini berbuat yang perkara mungkar kepada Allah, sedangkan yang mereka harapkan dengan titisan darah perjuangan mereka itu kita semua menyambung umur mereka dengan ibadah. Seolah-olah kalau mereka hidup, mereka akan katakan, kami tidak berjuang untuk kalian melakukan mungkar kepada Allah, tetapi kami berjuang untuk kalian tahu erti taat, untuk kalian tahu erti ibadah, untuk kalian tahu bagaimana hidupnya dengan agama Allah. Kami akan mengharapkan kalian menyambung umur kami dengan amal-amal ibadah kalian, Masya Allah. Kerana mereka berjuang untuk merdekakan kita semua, tuan-tuan, daripada bertuhan kepada penjajah, taat kepada penjajah, kepada kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang cuba kita pahami, inilah perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah. Inilah juga perjuangan yang dibawa oleh para sahabat penyambung kepada perjuangan Rasulullah. Dan inilah juga perjuangan yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita, yang terdiri daripada para alim ulama dan orang-orang yang mahu umat ini kembali kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Baik, kita bacakan beberapa hadis berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita kenal dan kita menjadi asbab untuk kita makin hampir dengan Allah dan menjadi asbab untuk kita dekat dengan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam.
daripada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Abbas itu merupakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar pernah berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan dengan keberkatan Sayyidina Al-Abbas. Ini menunjukkan bagaimana mulianya Al-Abbas ya, bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Umar bertawassul berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan ya dengan keberkatan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairihim summa takhayyara al-qabaila faja'alani min khairi qabila summa takhayyara al-buyuta faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsa wa khairuhum baita. Sesungguhnya Allah telah mencipta makhluknya dan menjadikan aku di kalangan sebaik-baik makhluk. Nah, ini semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Al-Dimashqi Al-Nasri rahimahullah taala dalam kitabnya Bidayatul Usul fi Taqdir Rasul mengatakan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi keseluruhan kemuliaan makhluk-makhluk Allah yang lain, sehingga baginda merupakan asyrafat khalqillah, semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini bagaimana Nabi kita menyebutkan Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan Allah pilih Nabi kita menjadi makhluk yang paling baik dan utama. Setelah itu Allah memilih kabilah-kabilah dan menggolongkan aku daripada sebaik-baik kabilah, yaitu kabilah Quraisy. Setelah itu Allah memilih beberapa keluarga dan menjadikan aku dari sebaik-baik keluarga, yaitu daripada Bani Hashim. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa dan sebaik-baik keluarga. Jadi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik makhluk Allah dan daripada sebaik-baik keluarga. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Abdullah bin Umar merupakan ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau merupakan orang yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ujian yang telah diberikan oleh para sahabat kepada Abdullah bin Umar, mereka katakan semua manusia berubah selepas wafatnya Rasulullah. Maksudnya mungkin cara hidupnya berubah, mungkin juga kita katakan pendapatannya lebih, mungkin juga kita katakan kemewahan yang masuk dalam kehidupan mereka. Maka kata Sayyidah Aisyah, semua manusia berubah selepas wafatnya Rasulullah kecuali Abdullah bin Umar. Beliau tidak pernah berubah, sehingga kan tiap apa yang dilakukan oleh Nabi kita tidak akan ditinggalkan oleh Abdullah bin Umar. Sanggup memacu kuda daripada Madinah Al-Munawwarah sampai ke Hudaybiyah, jarak perjalanan yang begitu jauh, tidak lebih hanyalah untuk meletakkan badannya di bawah sebuah pokok. Maka bila orang tanya kenapa kau lakukan wahai Abdullah bin Umar, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di bawah pohon ini. Masya Allah, sampai begitu sekali dia ikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perkara-perkara yang harus begitu pun beliau ikut tuan-tuan, apatah lagi pada perkara wajib dan juga sunnah. Sudah semestinya beliau orang yang bersungguh-sungguh tekun mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah anugerahkan beliau, ya, Allah anugerahkan kepada beliau salah seorang daripada zuriyatnya, ya, Hisham bin Abdullah, merupakan ulama yang terkenal di kalangan golongan tabi'in, ya, di kalangan kibar ulama di Makkah. Salah seorang ulama bernama Hisham bin Abdullah itu merupakan anak kepada Sayyidina Abdullah bin Umar.
orang yang sangat tegas ketika mana Tuan Khalifah, Tuan Khalifah datang bertemu dengan beliau, bertemu dengan Tuan Guru, maka ketika mana berada di Masjidil Haram tidak sedikit pun dia layan pada Khalifah tadi. Khalifah menunggu beliau terus solat tidak dilayani akan Tuan Khalifah. Selesai beliau solat keluar daripada masjid, Tuan Khalifah datang lagi, Gubernur datang lagi bersama dengan beliau, lalu kata Gubernur, Tuan Guru saya datang membawa beberapa hajat. Dia kata hajat saya ialah kalau Tuan Guru ada apa-apa keperluan, maklumkan saja, akan saya memberikan keperluan Tuan Guru. Maka pada saat itu kata Hisham bin Abdullah, sedangkan kepada Allah yang memiliki segala sesuatu pun aku malu untuk meminta, bagaimana pula aku harus meminta kepada manusia yang tak memiliki apa-apa. Masya Allah, Tuhan. Ini di kalangan kibar ulama yang dikatakan amat tegas dengan para ulama. Masya Allah, dan Allah muliakan beliau. Baik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam, summa ikhtara bani Adam minhum al-Arab, summa ikhtara al-Arab fakhtara minhum Quraisy, summa ikhtara Quraisy fakhtara minhum bani Hashim, summa ikhtara bani Hashim fakhtarani." فلم أزل خيار من خيار على من أحب العرب فبحبه أحبهم ومن أبغض العرب فببغضه أبغضهم. Sesungguhnya Allah telah memilih dari kalangan makhluknya, lalu Allah memilih Bani Adam dari keturunan Adam menjadi manusia ataupun menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, "Walaqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam alaihissalam. Kemudian Allah memilih daripada Bani Adam itu bangsa Arab. Dalam banyak-banyak keturunan Adam alaihissalam, Allah memuliakan pula bangsa Arab. Kemudian dia memilih dari bangsa Arab kaum Quraisy. Dalam banyak-banyak bangsa Arab itu Allah memuliakan pula Quraisy menjadi pilihan yang termulia. Kemudian Allah memilih daripada kaum Quraisy itu Bani Hashim. Daripada semulia-mulia kaum Quraisy itu Allah pilih pula Bani Hashim yang Allah muliakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Hashim. Maksudnya sentiasa berlaku di kalangan yang terpilih daripada kalangan yang terpilih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baginda sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat keturunan yang terpilih, daripada yang terpilih, dan daripada segenap penjuru kita katakan, baik daripada kabilahnya, baik daripada bangsanya, baik daripada keluarganya, baik daripada jenisnya, yaitu Bani Adam. Maka ketahuilah barang siapa yang mengasihi bangsa Arab, niscaya aku akan mengasihi mereka dengan limpahan kasih. Dan barang siapa yang membenci bangsa Arab, niscaya aku akan membenci mereka dengan kebencianku. Sebab itu kata para ulama, antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahawa kita tidak boleh membenci bangsa Arab, kerana saat kita membenci mereka seolah-olah kita membenci Nabi kita sendiri yang datang daripada bangsa Arab. Tetapi kalau kita membenci sikap ataupun kita katakan sifat-sifat mereka, keburukan dan kecelaan yang mereka lakukan, itu tidak mengapa. Cuma jangan kita benci batang tubuh mereka yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Baik. Dua hadis yang kita bicarakan tadi jelas membicarakan tentang kemuliaan nasab Rasulullah SAW. Dan para pengkaji sirah Rasulullah SAW mereka katakan dalam hidup Nabi kita tidak pernah dicerca dan dicela pada tiga perkara. Pada tiga perkara Nabi kita tak pernah dicerca, tak pernah dicela. Yang pertama, musuh-musuh Nabi kita tidak pernah mencela nasab keturunan Baginda sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada seorang pun musuh Rasulullah di zaman tersebut yang hidup sezaman dengan baginda mengatakan Nabi kita daripada nasab keturunan yang hidup. Tak ada. Sebab majoriti daripada orang-orang Quraisy maupun orang-orang lain daripada bangsa Arab yang pada ketika itu ada 42 kabilah Arab masing-masing mengetahui bahawa Nabi kita daripada keturunan orang-orang mulia, yaitu daripada keturunan Bani Hashim, daripada keturunan Quraisy, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Qusay bin Kilab yang merupakan orang yang digelar dengan panggilan Quraisy. Qusay bin Kilab ini tuan-tuan merupakan orang yang berjaya menguasai semula tanah haram Mekah sesudah sekian lama Bani Jurhum menguasai penguasaan mereka kepada Ka'bah dan keseluruhan ekonomi dan juga sistem pemerintahan di Mekah. Maka ketika mana berlaku pertempuran memerangi orang-orang Jurhum yang asalnya orang Jurhum bukan penduduk asal Mekah, orang Jurhum merupakan orang-orang pedagang yang hanya singgah untuk mengambil air Zam-Zam, yang singgah untuk kita katakan singgah untuk mengambil bekalan air untuk meneruskan perjalanan. Tapi lama-kelamaan karena Mekah ini menjadi penumpuan manusia, orang-orang Jurhum langsung tinggal di sana. Yang mana bila mereka tinggal di sana, mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai masyarakat, bahkan mereka menguasai seluruh sistem pentadbiran kota Mekah. Sehingga akhirnya berlakulah kita katakan konflik antara orang-orang Jurhum dan juga orang-orang Arab, yang mana pada ketika itu yang moyang Rasulullah SAW yang bernama Qusay bin Kilab, orang yang menggerakkan angkatan memerangi orang Jurhum, yang akhirnya berjaya mengusir orang-orang Jurhum keluar daripada kota Mekah. Lalu urus takbir kota Mekah itu diuruskan oleh Quraisy, oleh keturunan daripada Qusay bin Kilab. Baik urusan tetamu yang datang ke Mekah, baik urusan panji-panji peperangan, baik urus takbir, menguruskan Ka'bah, baik menguruskan air Zam-Zam, semuanya itu dikuasai oleh keturunan Quraisy, oleh keturunan Qusay bin Kilab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan lagi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan moyang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim datuk moyang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah kepada Abdul Muttalib, merupakan pelopor rihlat asy-syita'i was-shayf. Dialah orang pertama yang membuka laluan dagangan daripada Mekah pergi ke Syam dan daripada Mekah untuk pergi ke Yaman. Ini merupakan salah satu daripada kita katakan ketokohan yang amat hebat daripada Hashim tadi, kerana Hashim bin Abdul Manaf ini berjaya membuka laluan dagangan yang pada ketika itu menunjukkan kepada kita betapa Hashim ini mempunyai hubungan diplomasi yang sangat baik dengan kabilah-kabilah di sekitar laluan yang bakal beliau lalui. Bagaimana beliau boleh mendapat keizinan daripada satu daerah kepada satu daerah yang dilaluinya tanpa gangguan daripada orang-orang yang tinggal di sekitar daerah itu. Bahkan mereka memberi laluan kepada Hashim sehingga sampai ke Syam, sehingga sampai ke Yaman. Maka ini menunjukkan betapa Hashim ini seorang yang dikenali, dihormati dan mempunyai kebolehan berdiplomasi dengan masyarakat setempat. Maka apabila disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, orang akan kenal ini merupakan keturunan Hashim yang suatu ketika dulu merupakan manusia yang paling berjasa membuka laluan dagangan untuk orang-orang Quraisy, sehingga Allah sebutkan rihlat asy-syita'i was-shayf, laluan dagangan musim sejuk dan juga musim panas. Musim panas mereka akan berdagang di Syam, musim sejuk pula
mereka akan berdagang di Yaman. Ya, laluan itu dipelopori oleh moyang Rasulullah yang bernama Hashim. Baik, berikutnya kemuliaan kepada keluarga Rasulullah SAW bertambah mulia lagi apabila telaga Zam-Zam yang hilang buat sekian lama ketika mana berlaku peperangan antara orang-orang Arab dengan orang-orang Jurhum sebelum orang-orang Jurhum meninggalkan kota Mekah. Sengaja orang-orang Jurhum masukkan emas dan juga harta benda mereka ke dalam perigi Zamzam, berhala dan sebagainya dimasukkan dalam perigi Zamzam, kemudian mereka timbus perigi Zamzam tersebut sehingga perigi Zamzam itu terkubur buat sekian lama daripada zaman Qusay, ya, kemudian datang pula kepada zaman Abdul Manaf, kemudian datang pula ke zaman Hashim, tidak ditemui akan perigi Zamzam. Sampailah zaman datuk Rasulullah SAW yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu tuan bukan nama sebenar beliau. Nama sebenar beliau ialah Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Kerana ketika mana beliau dilahirkan oleh ibundanya di Madinah Al-Munawwarah, ya, Abdul Muttalib ini lahir dalam keadaan ada tumpukan uban di ubun-ubun beliau. Lahir-lahir ada uban putih di ubun-ubun beliau, maka beliau dinamakan Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Sebab anak kecil tiba-tiba beruban, ya. Tetapi dia lebih dikenali dengan Abdul Muttalib. Sedangkan Muttalib itu sebenarnya bapa saudara beliau. Apabila ayah kepada Syaibah ini meninggal dunia, maka bapa saudara kepada Syaibah yaitu Muttalib pergi mencari zuriat adiknya yang telah meninggal dunia. Maka dicarinya di Madinah, akhirnya ditemui, ya, pada ketika itu dikenali sebagai Yasrib. Ya, maka ditemuilah Syaibah ini hidup di kawasan ladang, hidup dengan masyarakat tani. Ya, nampak Syaibah ini tidak sama, tidak membesar seumpama membesarnya anak-anak kebiasaan bangsawan Quraisy yang hidup penuh dengan kemewahan, yang hidup juga di kawasan bandar. Maka pada ketika itu Muttalib ini minta untuk bawa balik Syaibah ke Mekah untuk hidup dengan mereka, dengan keturunan mereka yang sebenarnya yaitu keturunan Quraisy. Maka pada ketika itu ibu Syaibah ini mengizinkan. Ketika mana mereka pulang ke Mekah, ya, Syaibah ini berada di atas haiwan tunggangan dan Muttalib pula berada di atas haiwan tunggangan yang lain. Tali haiwan tunggangan Syaibah ini diikat pada tali unta Muttalib. Maka orang ramai pun mengatakan Muttalib telah kembali membawa hamba. Muttalib telah kembali membawa hamba. Abdul itu hamba. Maka mereka mengatakan itu Muttalib dan hamba Abdul Muttalib. Hamba Muttalib. Maka akhirnya sejak daripada hari pertama orang-orang Mekah mengenali beliau sebagai hamba kepada Muttalib, itulah nama yang lebih sinonim dengan beliau, lebih dikenali, sehingga nama beliau sebenarnya tidak dikenali. Nama sebenarnya ialah Syaibah. Baik. Abdul Muttalib ini ketika mana usianya beliau, dia mula mencari air Zamzam yang dinyatakan oleh keturunan mereka bahawa dahulunya adanya air Zamzam yang merupakan pusaka daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam buat orang Arab. Maka beliau mencari di sana sini juga, membuat pencarian perigi Zamzam ini dengan menggali di sekitar Ka'bah Al-Musharrafah, tetapi tak ditemuinya. Sehingga suatu hari ketika mana beliau kepenatan dalam mencari perigi Zamzam tadi, beliau tertidur. Maka dia bermimpi seekor burung gagak turun di antara makam Ibrahim dan juga di antara Hajarul Aswad, penghujung antara makam dan Hajarul Aswad. Seekor burung gagak turun dan minum air di situ. Maka ketika mana dia terjaga daripada mimpinya, daripada tidurnya, sedang Abdul Muttalib bahawa Tuhan ingin menunjukkan kepada beliau di mana letak hidupnya perigi Zamzam. Maka dia cuma menggali tempat yang dia lihat dalam mimpinya itu.
orang ramai mengatakan Muttalib telah melakukan kerja gila. Abdul Muttalib buat kerja gila. Telaga Zamzam dah hilang bertahun-tahun. 3 generasi tak jumpa telaga Zamzam. Ya, dia buat kerja sia-sia, kata mereka. Maka dia tidak pedulikan apa kelemahan manusia, dia tidak berputus asa, dia terus menggali. Akhirnya tiba-tiba dia temui air yang mencurah-curah memancar. Maka ketika mana air mula nampak memancar daripada perigi Zamzam, pada ketika itu orang Arab semuanya berkerumun datang ingin menolong Abdul Muttalib. Maka pada ketika itu Abdul Muttalib kata, jauhkan diri kalian daripada perigi yang ini. Jauhkan diri kalian daripada perigi. Sebab apa? Sebab asalnya mereka mencerca beliau, mempersesakan beliau kerana mengatakan bahawa kerja yang sia-sia mencari perigi Zamzam. Maka akhirnya berlakulah tuntutan orang-orang Arab. Mereka menuntut kepada Abdul Muttalib, mereka katakan perigi Zamzam bukan milik beliau tetapi milik Ka'bah. Maka apabila ditemui emas dan perak yang banyak di dalam perigi pula, mereka katakan ini juga perlu dikongsikan. Maka akhirnya dibuat jabatan undi. Maka harta diberikan kepada Abdul Muttalib, Zamzam diberikan kepada Ka'bah. Sejak daripada hari itu keluarga Abdul Muttalib ini menjadi keluarga yang sangat disegani. Kerana beliau merupakan tokoh yang menemui semula perigi Zamzam. Jadi kita lihat bagaimana keturunan Rasulullah SAW ini mendapat kemuliaan. Allah telah merencanakan kemuliaan untuk keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga bila nanti kita lahir, Nabi kita dalam keadaan nasab keturunan yang sangat mulia dan terhormat, dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Yang pertama, Nabi kita tak pernah dicerca pada nasab. Yang kedua, Nabi kita tidak pernah dicerca pada rupa paras. Orang lain musuh-musuh baginda tidak pernah cerca baginda pada rupa paras. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah ciptakan Nabi kita sebaik-baik ciptaan makhluk Allah, sehingga kan seluruh daripada apa yang dinamakan oleh orang-orang Arab ada pada diri Rasulullah. Orang Arab percaya bahawa orang yang kalau tapak tangannya tebal, orang ini mempunyai ciri-ciri kepimpinan, maka ada pada diri Rasulullah. Jadi bila Nabi kita menyampaikan wahyu dan bertakluk, tak ada orang mengatakan macam mana jadi pemimpin umat, dia bertangan tak berisi. Tak ada yang macam itu. Sebab tangan baginda sallallahu alaihi wasallam memang berisi. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga tapak kakinya berisi. Kata Imam Qayyim, kepercayaan orang Arab dahulu, orang yang tapak kakinya berisi adalah orang yang gagah dan orang yang tidak akan lari di medan tempur. Maka dia merupakan orang yang paling layak untuk memimpin umat. Begitulah juga dengan berdandan bidang dan wajahnya yang cantik dan cemerlang, sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa juga yang menyifatkan Rasulullah SAW akan mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia seumpama baginda sebelum dan juga selepas baginda. Tak pernah jumpa orang seperti baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cantiknya, dengan indahnya, dengan damainya, dengan tenteramnya. Sehingga kan bila ditanya kepada Sayyidina Jabir bagaimana perasaannya ketika melihat Rasulullah, maka kata Sayyidina Jabir, kal-qamari lailatal badri. Jadi sahabat ini dia menggambarkan kepada orang yang tak pernah tengok Nabi, macam mana cara nak tengok Nabi ataupun cara perasaannya ketika melihat Nabi. Maka dia kata, seumpama kita melihat bulan purnama. Tidak ada seorang pun daripada kita saat kita melihat bulan kita mengatakan, aduhai alangkah bodohnya bulan. Tak ada. Kalau ada memang ada masalah. Orang yang melihat bulan pasti akan mengatakan, aduhai alangkah cantiknya, alangkah indahnya, alangkah damainya, alangkah tenteramnya, alangkah terpesonanya. Sehingga hilang segala masalah. Tak kalau melihat bulan, lupa sekejap ada masalah. Maka begitulah keadaannya insan-insan yang berpeluang melihat Rasulullah SAW. Terasa damai, terasa tenteram, terasa tertarik, terasa terpesona, yang terasa begitu indahnya diri Rasulullah SAW. Yang ketiga, Nabi kita tidak pernah dicerca pada akhlak dan kepribadian.
Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Allah, ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah dicerca pada kepribadian, sehingga kan orang-orang Arab mengatakan kami tidak pernah ditipu oleh Muhammad. Sehingga kan ketika mana peristiwa peletakan semula Hajarul Aswad, saat orang-orang berperang nak mengadu disebabkan senang mengambil kemuliaan untuk letak semula Hajarul Aswad, ketika Nabi kita berusia 35 tahun, maka pada ketika itu ada salah seorang daripada orang bijak pandai di kalangan mereka mengatakan kita jangan berperang, tapi kita tunggu lantik seorang hakim, orang yang pertama masuknya daripada pintu arah Jabal Mas'ar, arah Safa dan Marwah, orang itulah yang kita akan lantik untuk menjadi hakim kepada kita. Tiba-tiba yang masuknya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ramai mengatakan itu dia Al-Amin yang masuk dan kami meredai. Kalaulah Al-Amin menjadi hakim, kami meredai dengan penghakiman. Ini kita lihat jelas bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditohmah pada akhlak dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung dalam siri-siri yang akan datang menggunakan kitab ini jalan mengenali kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah-kuliah saya yang akan datang di sini kita akan cuba sambung lagi, mudah-mudahan kita mendapatnya pencerahan berkenaan dengan insan yang Allah muliakan, ya Habibur Rahman, kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita duduk, kita dengar kisah-kisah dan juga hadis-hadis berkenaan dengan baginda, berkutiknya rasa rindu, kasih dan cinta kita kepada baginda, dan mudah-mudahan Allah turunkan kita tergolong di kalangan orang yang dibangunkan bersama-sama bulan baginda di hari kiamat kelak. Nabi kita katakan seseorang itu akan dibangunkan dengan orang yang dia cintai. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu